warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita akan bersiaran secara langsung untuk program Air Guru Ipoh. Jadi insyaAllah malam ni kita akan ada tetamu jemputan khas daripada Universiti Sains Malaysia, iaitu Dr. Azmi Arifin daripada bahagian Sejarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Dan insyaAllah beliau akan menghuraikan tajuk, iaitu tajuknya Peranan Guru-Guru Melayu dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Negara. Jadi insyaAllah live ni guru-guru boleh menonton dan juga masyarakat umum boleh menonton untuk kita tahu naratif-naratif yang sebenar yang berlaku semasa pra dan juga pasca kemerdekaan, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Dr. Azmi Arifin untuk meneruskan ceramah beliau, insyaAllah. Majlis mempersilakan. Okey, terima kasih pada moderator Cikgu Nur Azam. Si Air Guru Ipoh. Air Guru tu apa dia? Saya tak ingat. Ikatan Guru Ikatan Guru Muslim Malaysia. Guru Muslim Malaysia. Okey. Juga kepada saudara Asrul dari Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh USM yang telah menguruskan jemputan ini. Juga terima kasih. Dan salam limpah kepada semua guru-guru, semua audien dari berbagai tingkat sama ada guru atau bukan guru yang hadir pada malam ini untuk mendengar perkongsian idea tentang satu aspek dan sejarah yang agak penting sebenarnya kita menyambut bulan kemerdekaan dah berlalu tetapi masih lagi semangat tu masih ada, karena bulan September juga sebenarnya ada berkaitan aspek sejarah kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Baik, sebelum saya terlupa, saya dengan bersahati ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 pada semua rakyat Malaysia, tidak mengira bangsa, agama dan sebagainya, kerana ini adalah satu sambutan kebangsaan, tingkat kebangsaan untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia. Baik, saya nak memulakanlah, cuma saya nak maklumkan bahawa saya ini sebenarnya berada di kampung sebenarnya, kerana tiba-tiba ada sedikit kecemasan merawat mak yang agak keuzuran dan berada di kampung lah, kemungkinan ada bunyi macam-macam, tidak ada bunyi lah, tapi secara sederhana sajalah kesediaan saya untuk menyampaikan bukara pada malam ini. Baik, sebenarnya isu tentang kemerdekaan ini ada perdebatan sama ada kita ni nak menyambut hari kemerdekaan ke ataupun hari kebangsaan. Bahkan sebenarnya yang lebih tepat yang digunakan pada hari ini selamat hari kebangsaan yang ke-63. Tapi bagi saya lah, sebenarnya dari sudut saya secara peribadi, makna ataupun istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah hari kemerdekaan. Bila kita sambut yang ke-63 itu adalah hari kemerdekaan bermula daripada tahun 1957. Kerana ia berkaitan dengan sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan daripada penjajahan. 63 tahun itu adalah kita mengenang tentang sejarah perjuangan kemerdekaan yang telah dipelopori oleh khususnya orang Melayu. Bukan, bila kita bincang tentang perjuangan kemerdekaan ini, sebenarnya ia adalah satu perjuangan yang amat kait rapat dengan Melayu. Sama ada kita suka atau tidak suka, itulah hakikatnya. Bukan Melayu umumnya tidak mempunyai sejarah yang jelas tentang kemerdekaan. Mungkin sejarah perjuangan dalam bentuk Malaysia itu mungkin wujud, tapi dalam perjuangan kemerdekaan agak kabur, dan mungkin inilah yang menyebabkan timbulnya isu. Baik, apa yang saya nak bincangkan malam ini adalah tentang sejarah kemerdekaan, sejarah kebangsaan itu. Jadi dalam konteks ini, perjuangan kemerdekaan ini adalah satu bentuk perjuangan yang dipelopori dan digerakkan oleh orang Melayu. Orang lain ada berjuang juga,
tetapi umumnya perjuangan kaum Melayu ini dalam sejarah lebih kepada tuntutan kaum masing-masing, mengikut kepentingan dan juga kehendak kaum masing-masing, dan dia jarang berkait dengan soalan kemerdekaan. Lebih-lebih lagi kehadiran mereka di rantau ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan kepentingan British dari segi sejarah. Jadi sejarah ini kita tak boleh nafikan lah, walaupun agak tidak seronok kita mendengarnya, tapi itu hakikat. Yang penting sebenarnya bukan kita nak merendahkan ataupun nak berpihak pada mana-mana pihak, tetapi kita menyatakan kebenaran supaya kita boleh mengambil iktibar. Itu tujuan sejarah. Baik, jadi bila kita sebut hari kebangsaan ini, kita seolah-olah secara tidak langsung menafikan perjuangan sebenar untuk menentang penjajahan. Itu yang saya kata tidak benarnya. Karena sejarah kebangsaan ini lain betulnya. Ia lebih kepada satu bentuk perjuangan untuk menegakkan bangsa dan untuk kebangsaan yang terbaru. Tetapi perjuangan ini sebenarnya perjuangan yang masih yang agak lewat lah bagi saya, dan sebenarnya kita masih menghadapi lagi dilema. Karena perjuangan dalam bentuk kebangsaan membentuk bangsa baru ini sebenarnya adalah manifestasi kegagalan yang terselah dalam bentuk identiti dan kedudukan kebangsaan Malaysia pada hari ini. Baik, apa gunanya kita menyambut kemerdekaan ini? Kita menyambut kemerdekaan ini adalah satu perkara yang penting. Karena kita cuba memahami apa yang telah kita lalui, apa yang kita telah capai, dan apa yang harus dilakukan pada masa hadapan. Sejarah kemerdekaan ini adalah penting sebagai satu cerminan, satu ukuran untuk kita memahami tentang capaian kita dan apa yang telah kita lakukan, apa harus kita lakukan untuk menjadikan negara bangsa kita ini bangsa yang berdaulat, makmur dan terus maju. Jadi segala pengajaran ada dalam sejarah perjuangan tersebut. Kita nak selesai isu yang wujud pada ini, khususnya yang berkaitan dengan isu politik. Mau tidak mau kita terpaksa berpusing pula, buat U-turn untuk melihat sejarah. Kerana di situ ada banyak jawapannya tentang apa yang berlaku pada hari ini. Sebenarnya kalau mengikut pandangan setengah pihak, dia mengatakan bahawa kita sebenarnya mengulang peristiwa yang berlaku pada masa ini, peristiwa sejarah yang berlaku. Apa yang berlaku di negara kita adalah peristiwa yang satu masa dahulu mungkin sedikit pernah kita tempuh dan kita lalui. Contohnya dalam konteks isu-isu politik, isu kaum, isu hak, isu kebangsaan dan sebagainya, bahasa dan sebagainya. Baik. Pada malam ini sebenarnya saya dijemput untuk membicarakan tentang peranan guru dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Tajuk perbincangan ataupun tajuk kongsian pada malam ini adalah peranan guru dalam perjuangan kemerdekaan negara. Jadi dalam konteks ini sebenarnya perjuangan guru itu memang sangat besar, bahkan sinonim dengan perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Kerana majoriti kelompok ataupun kepimpinan yang memperjuangkan kemerdekaan adalah terdiri pada golongan guru. Tokoh-tokoh yang utama, pejuang-pejuang umumnya terdiri daripada kelompok guru. Jadi guru ini memang memainkan peranan besar. Kalau anda baca buku-buku tentang perjuangan kemerdekaan, orang yang disentuh itu umumnya adalah guru. Tapi guru ini dalam konteks pengertiannya adalah luas maknanya. Kerana ini saya suka untuk menyatakan kepada anda bahawa kita cuba perlu mengelakkan daripada memecahkan kelompok guru ini kepada beberapa kelompok yang akan menjadikan perjuangan kemerdekaan itu sebagai kecil dan tidak penting. Contohnya, soalannya ialah siapa guru ini? Dalam makna yang lebih besar, khususnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan negara kita, guru ini mencakupi semua kelompok yang kita kata terlibat dalam pendidikan, iaitu golongan ulama guru juga. Istilah guru ni sebenarnya kita yang guna. Ustaz-ustaz tu guru juga. Guru sekolah, para pensyarah, saya pun guru juga. Dulu pun cikgu sebenarnya, resign jadi pensyarah. Bahkan golongan wartawan. Kenapa saya menaikkan golongan wartawan dengan guru? Kerana kalau anda menyelidiki sejarah yang sebenarnya, nasionalis yang asalnya dari guru ini kadang-kadang dia bentukkan jadi wartawan. Atau seorang wartawan dia boleh bentukkan menjadi guru. Jadi nasionalis pada masa dahulu dia memainkan
peranan yang pelbagai, memperjuangkan aspek kemerdekaan dalam pelbagai bentuk dan sering berubah-ubah. Jadi secara spesifiknya, walaupun kita kata kelompok guru ini adalah besar maknanya, mereka ini menjadi pendidik dan penjendera masyarakat, memainkan peranan seperti cahaya yang menyulut kegelapan ketika rakyat kompon dan terlindas pada zaman kemerdekaan. Tapi secara spesifiknya bila kita sebut golongan guru ini, saya cuba untuk menekankan dua kelompok utama lah. Satunya ialah golongan agama. Golongan agama ni tak rapat dengan kategori guru ini kerana mereka ini mendirikan madrasah, mereka ini menjadi pendidik dan sebagainya. Memang mereka guru, kalau pada hari ini kita istilah sebagai guru agama lah, yang mengajar di pondok atau madrasah. Dan kemudian yang kedua adalah guru yang mengajar di sekolah-sekolah, di maktab-maktab keguruan sebagainya. Dan dua kelompok inilah yang saya nak tumpukan dalam bincangan tentang perjuangan kemerdekaan pada malam ini. Pada malam ini juga saya cuba melihat semula tentang apa yang dimaksud dengan perjuangan kemerdekaan dan perbezaannya dengan gerakan nasionalisme. Kerana sebenarnya nasionalisme ini adalah satu elemen yang terdapat dalam perjuangan kemerdekaan. Bila kita sebut perjuangan kemerdekaan, kadang-kadang orang kaitkan dengan perjuangan yang wujud sejak zaman Rasulullah lagi nak merdeka, daripada Quraisy dan sebagainya. Kemudian kita terujuk sama ulama-ulama, sama Melaka dan sebagainya. Itu perjuangan kemerdekaan yang agak umum. Tetapi yang kita nak tekankan di sini ialah perjuangan kemerdekaan dalam bentuk perjuangan nasionalisme. Ini adalah penting kerana sebenarnya kita pada hari ini telah agak salah faham tentang konsep nasionalisme. Kerana orang selalu mengaitkan dengan konsep asabiah ni. Nasionalisme ni agak sekular, agak kebaratan dan sebagainya. Saya sering menang ke dalam bicara saya di mana-mana tempat, bahawa kita telah salah faham kerana nasionalisme ini bukan asabiah. Kita perlu kaji lagi. Konsep nasionalisme ini agak lebih meluas, dan satu elemen penting dalam konsep nasionalisme ialah dia mengiktiraf tentang kepelbagaian hak negara bangsa untuk berdiri sama taraf dan berdaulat. Tidak ada konsep penindasan penjajahan dalam konteks nasionalisme. Kecuali ada satu istilah yang kita harus kaji lagi, iaitu konsep etnosentrisisme. Etnosentrisisme ini dekat dengan rasisme. Dan konsep inilah yang sering mengelirukan kerana ia ada elemen-elemen nasional juga. Tetapi etnosentris ini, ciri dia ialah dia menganggap bahawa bangsanya sebagai yang unggul, bangsa-bangsa lain itu boleh ditindas. Dan elemen etnosentris ini muncul dalam perjuangan yang dipimpin oleh Hitler, Mussolini dan sebagainya. Inilah asabiah yang sebenarnya, dan kita sewajarnya lah tidak menyalahkan konsep nasionalisme sebagai perjuangan bersifat asabiah. Tapi itu di lewat lain bicara, saya akan bincangkan secara lebih detail. Tumpuan saya malam ini, saya akan gunakan istilah nasionalisme dan kemerdekaan ini secara serentak, campur aduk, kerana saya mahu melihat secara yang lebih khusus lagi. Perjuangan kemerdekaan itu bukan secara luas. Kerana kemerdekaan ini dia boleh berkaitan dengan individu, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan bangsa, dengan raja dan sebagainya. Yang saya maksudkan dengan kemerdekaan dalam konteks nasionalisme ini adalah perjuangan berkaitan dengan bangsa. Bukan berkaitan dengan individu saja. Okey, baik. Jadi apa peranan guru agama? Apa peranan guru agama pada peringkat pertama ini? Dalam sejarah kita dapati peranan mereka amat besar. Bahkan seperti saya kata tadi, sejarah nasionalisme atau kemerdekaan itu sendiri sebenarnya sejarah guru lah. Sejarah guru. Bila kita bincang sejarah guru dahulu, mereka ni adalah pejuang, mereka ni adalah nasionalis. Dan bila kita berbincang tentang sejarah kemerdekaan, itu adalah sejarah perjuangan guru. Itu satu kelebihan besar pada guru, kerana mereka pada masa dahulu mainkan peranan yang sangat penting. Tapi dalam buku sejarah yang tuan juga pada hari ini ialah peranan elit. Ini agak mengelirukan sedikit, kerana tumpuan sejarah mungkin ada tafsiran berbeza. Kalau kita lihat dalam buku teks sekolah misalnya, yang ditumpukan adalah kelompok elit. Masalahnya kelompok elit ini adalah kelompok minoriti. Yang majoritinya ialah guru.
Dan kelompok elit ini adalah kelompok yang telah ditentukan pada peringkat akhir perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme itu oleh British. Kenapa? Kerana British telah memberi peluang kepada mereka. Sebelum itu mereka tidak begitu ketara atau menonjol sangat peranan. Kerana mereka berada di bawah pentadbiran British, mereka terikat dengan pentadbiran British, mereka terkungkung, mereka tidak bebas dan mereka umumnya dapat menerima kehadiran British di sini. Kerana dari generasi ke satu generasi, kelompok elit ini telah dibesarkan oleh di bawah pentadbiran British, menyebabkan mereka ada keturunan budi lah. Baik, jadi kelompok majoritinya adalah kelompok guru ni, kelompok ustaz-ustaz, golongan agama, ulama dan sebagainya. Dan mereka inilah menjadi pelopor. Kalau kita baca buku sejarah ini, umumnya tahap ataupun era yang dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan yang agak jelas sikit ialah pada tahun 1900 dan ke atas. Ini zaman yang disebut sebagai zaman pembaharuan yang dipelopori oleh kaum muda. Kaum muda itu ustaz-ustaz dan guru-guru lah, guru-guru agama. Mereka inilah sebenarnya menjadi tenaga yang menggerakkan perjuangan nasionalisme. Dan dalam konteks ini sebenarnya mereka ini sudah berjuang sejak awal lagi. Tetapi dalam buku sejarah, dalam buku rujukan sejarah ni, bila kita baca peranan mereka, tidak dikaitkan sangat dengan perjuangan nasionalisme. Pakar-pakar sejarah barat misalnya, kita ambil contoh William R. Roth dalam bukunya Nasionalisme Melayu, dia mengatakan bahawa agama sahajalah jadi motif dan keutamaan dalam perjuangan kaum muda. Agama saja, dia tidak terlibat dalam politik, tidak terlibat dalam perjuangan bangsa. Tapi bila dikaji balik, kita teliti balik dengan betul dan kita cuba fahami apa makna yang disebut sebagai agama, dan kita lihat pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh agama, kita dapati bahawa apa yang mereka perjuangkan bukan agama sebenarnya. Bukan agama dalam konteks yang dipahami sebagai menunaikan haji, sembahyang, zakat. Tapi dalam aspek lebih luas, ialah perjuangan tentang bangsa Melayu. Dan mereka selalu menyebut tentang Melayu, kemajuan Melayu, membandingkan Melayu dengan Jepun, dengan negara China, dengan India dan sebagainya. Jadi ini bukan perjuangan agama. Kalau anda lihat dalam konteks tulisan-tulisan dan pemikiran kelompok agama ni, bacalah akhbar mereka, dan kita dapati suara-suara mereka lebih berfokus tentang perjuangan orang Melayu, bagaimana usaha untuk membangunkan, memajukan, memodernkan, membebaskan Melayu daripada perhambaan dan sebagainya. Itu bukan perbincangan tentang agama semata-mata seperti difahami oleh Roth. Roth ini orang Barat, dan dalam konteks ini sebenarnya dia sangat sukar untuk memahami tentang makna agama dari sudut kita sebagai masyarakat Islam dan orang Melayu. Jadi dalam konteks ini memberi kesan pada tafsirannya, di mana kelompok agama ini tidaklah begitu popular walaupun ada disebut dalam sejarah. Dulu tak disebut langsung, sekarang ini agak ketara disebut, tetapi dia tidak diterima sebab dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Kita jarang mengaitkan kelompok agama ini dengan perjuangan kemerdekaan, dan bahkan ada imej-imej yang negatif diberikan. Contohnya mereka ini adalah kelompok yang agak radikal. Kaum muda ini memperjuangkan cara yang agak keras juga lah dalam usaha untuk mewujudkan pembaharuan dalam kalangan masyarakat, sehingga menyebabkan bakunya pertentangan dengan kelompok-kelompok tradisional. Maka dinyatakan dalam buku-buku sejarah, dikatakan bahawa mereka ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh pada masyarakat. Orang Melayu suka menerima mereka kerana ada mereka yang radikal. Jadi dalam konteks ini menyebabkan peranan mereka itu terbelah. Walaupun dalam buku-buku dituturkan tentang peranan mereka ini hanya sekejap saja. Tahun 1900 sampai 1920 terhenting sejarah mereka. Kemudian sejarah itu melompat terus tahun 1930-an kepada kelompok-kelompok guru yang sebenarnya guru yang agak moden, yang disebut sebagai agak sekular sifatnya, dan nasionalis Indonesia berpendidikan sekolah Melayu dan sekolah Barat. Jadi walaupun begitu, sebenarnya kita perlu jelaskan bahawa peranan golongan agama mereka inilah yang memulakan mempelopori ada perubahan dalam masyarakat. Mereka inilah yang mula-mula mengembangkan konsep bangsa, walaupun mereka ini bukan orang Melayu umumnya,
baik Syekh Al-Hadi bukan Melayu. Tetapi dia menganggap diri dia sebagai Melayu sebab dia daripada bangsa Melayu, berdarah Melayu kerana telah minum susu di tanah Melayu ini. Sebagai orang Melayu. Jadi mereka ini menganggap mereka menjadi orang Melayu. Dalam konteks nasionalisme, nasionalisme itu sudah memadai untuk mencerminkan bahawa ia adalah satu perjuangan nasionalisme Melayu, tanpa mengira darah. Untuk dia ni kita tarik Melayu ini agak fleksibel. Walaupun kita berkulit hitam, berkulit putih, kulit kuning, tetapi selagi kita berbahasa, kita berjiwa Melayu, kita beragama Islam, kita boleh dianggap sebagai sebahagian dari orang Melayu. Baik. Jadi peranan mereka ini ditenggelamkan dalam sejarah. Sebenarnya mereka tak apa ni, dalam konteks peranan mereka ini sebenarnya bukan mati betul saja kerana alasan bahawa tidak support oleh masyarakat. Tetapi dalam sejarah ini ialah dia bergantung pada perspektif ahli sejarah. Maka apabila ahli sejarah mengalih tumpuan daripada kelompok agama ini pergi terus pada kelompok guru-guru Melayu, guru berpendidikan barat dan sebagainya, maka hilanglah peranan mereka tersebut. Kemudian kita mengatakan bahawa tengok, golongan agama sudah mati, tidak mendapat sokongan masyarakat. Soalannya ialah kenapa pada tahun 1940-an, hujung 40-an, muncul gerakan-gerakan agama yang sangat jelas, platform. Contohnya Hizbul Muslimin tahun 1948. Dari mana mereka ini muncul? Bila kita susuri balik, mereka inilah kaum muda sebenarnya. Perjuangan mereka itu agak tersembunyi. Satu, kerana ahli sejarah menyembunyikan, dan kedua adalah kerana mereka sendiri terpaksa takut dengan keadaan, kerana mereka ini adalah kelompok yang paling ditakuti oleh British. Golongan agama ini dalam perjuangan nasional adalah kelompok yang paling ditakuti oleh British berbanding dengan kelompok-kelompok lain, dan British sentiasa mencari jalan untuk menyekat gerakan mereka. Sebab itu kita lihat bahawa golongan agama dia tidak ada satu platform politik, dia tidak ada organisasi. Tetapi mereka ni ada di mana-mana. Ada dalam PASPAP, ada dalam PMM, ada dalam PKMM, ada di mana-mana. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita fahami lah. Bahawa perjuangan mereka ini sebenarnya asas dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Golongan agama yang telah dipinggirkan dalam sejarah. Jadi samping golongan agama ini, guru-guru biasa, guru-guru yang pada peringkat kedua jajahan British ini berikut paksa membina sekolah-sekolah. Salah satunya adalah maktab-maktab perguruan dalam usaha untuk menyediakan guru-guru yang terlatih untuk mengajar di sekolah-sekolah yang dibina oleh British, termasuk sekolah-sekolah Melayu. Jadi dalam konteks ini lahirlah kelompok-kelompok guru. Baik, masalahnya seperti yang saya kata tadi, kelompok ini diasingkan dengan kelompok agama itu kerana dalam tafsiran pekaji-pekaji barat yang terikat dengan faham nasionalisme barat ini, kelompok agama dan bukan agama ini terpisah, tidak ada hubungan. Ini yang kita jelaskan sebagai konsep sekularisme ni, bahawa golongan agama memperjuangkan agama, golongan national sekular ini hanya memperjuangkan betul-betul perjuangan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi dalam konteks Melayu ini sebenarnya mereka ini satu sebenarnya dan tanpa acuan, iaitu nasionalis Melayu yang mungkin landasan dia pelbagai, tetapi agama tidak ditinggalkan. Jadi kelompok-kelompok reformis yang kita sebut sebagai golongan agama itu sebenarnya mungkin kita harus gunakan istilah yang berbeza juga, kerana agama itu landasan dalam perjuangan. Mereka ini juga sebenarnya adalah guru-guru. Jadi kita dalam konteks ini sebenarnya golongan agama ini kita sangat kesan dari segi perjuangan mereka, kerana seperti yang kata tadi, mereka mesat dalam mana-mana gerakan dan sepati dengan gerakan yang dikatakan sebagai gerakan sekulis ini. Mereka ada juga dalam kedua munculnya kelompok-kelompok dalam PASPA, PMM, PKMM, UMNO. Maka dalam PKM pun ada mereka, kaum muda. Dalam PAS pada hari ini pun ada. Dalam UMNO pada hari ini pun ada kaum muda. Jadi dalam konteks inilah yang penting untuk kita memahami bahawa sebenarnya masyarakat Melayu pada ketika itu, khususnya daripada golongan guru, dari berbagai latar belakang, agama, mereka ini sebenarnya adalah kelompok yang mula-mula sekali memperjuangkan kemerdekaan dalam makna yang sangat jelas. Itu menuntut supaya Melayu ini diberikan hak-hak dan kedaulatan
pada peringkat awal golongan agama dan guru sekolah ini, mereka berjuang, memang kita tidak nampak jelas bahawa wujudnya slogan-slogan terhadap kemerdekaan. Dan penting kita faham bahawa pada zaman British itu kena sebab British ini sebenarnya dia mempunyai kenakan undang-undang, ordinan dan akta-akta untuk mengikat gerakan nasionalis. Mana-mana gerakan yang menyampaikan mesej kemerdekaan, dia akan diambil tindakan. Bahkan anda lihat golongan nasionalis ini ramai terpecat, ramai di luar daerah, dipenjarakan dan sebagainya. Apabila mereka menyentuh tentang kemerdekaan. Begitu juga mereka tidak boleh menegur institusi politik tradisional pada masa itu kerana sultan misalnya dikawal oleh British, jadi tidak boleh persoalkan. Kalau mereka tidak boleh persoalkan golongan elit ini, maka perjuangan itu tidak sampai, kerana British menggunakan kuasa di balik institusi agama dan institusi kesultanan untuk mengungkap perjuangan nasional Melayu. Baik, jadi akhirnya guru-guru yang lahir daripada sekolah Melayu dan British ini menjadi pihak yang seterusnya yang menyambung peranan kelompok kaum muda untuk menjalankan kemerdekaan. Tetapi suaranya tidak jelas, saya kata tadi, apa yang mereka sebut dan mereka raungkan masih lagi berkisar tentang perjuangan untuk martabatkan kedudukan kaum Melayu di tanah air mereka sendiri. Kerana sekatan-sekatan British tersebut. Jadi bukanlah setengah ahli sejarah kalau kita baca buku mereka mengatakan bahawa perjuangan ini masih lagi sederhana, tidak mencabar British. Bukan begitu senang keadaannya. Kerana zaman itu adalah zaman penjajahan. British ini banyak menggunakan special branch dan sebagainya untuk memantau gerakan-gerakan yang dikaitkan dengan gerakan anti-British. Bahkan sebenarnya pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar di Semenanjung pada zaman British itu seperti PASPAN, KMN dan sebagainya, diletakkan di bawah kawalan Jabatan Kongsi Gelap yang agak dibimbangi oleh British dan sentiasa dipantau dari segi gerakan. Sebab itu kalau kita perhatikan bahawa gerakan-gerakan ini tidak boleh berkembang dalam sejarah perjuangan kaum Melayu kerana mereka sentiasa ditekan dan ditindas oleh British. Baik, soalannya adalah kenapa selepas itu British membiarkan guru-guru Melayu ini, khususnya yang berpusat di Perak, di Ipoh jugalah, dan juga umumnya di Perak. Perak ini adalah satu kawasan yang penting yang melahirkan ramai nasionalis. Di Ipoh, di Maktab Perguruan Sultan Idris, di Gunung Semanggo, di Uwa Syarif Gunung Semanggo, dan sebagainya. Itu gerakan-gerakan nasionalis dan pelbagai kelompok daripada Semenanjung dan Sumatera terlibat dalam gerakan nasionalis. Kenapa British tidak daripada awal-awal lagi cuba untuk menyekat? Sebenarnya British ini tidak mampu untuk menyekat suara masyarakat peribumi, masyarakat Melayu untuk bercakap tentang kebebasan, tentang kemajuan dan sebagainya. Kerana dalam konteks ini British hanya mampu menyekat dalam konteks apabila wujudnya usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan yang jelas. Jadi orang Melayu pada masa itu tetap bersembunyi menggunakan kaedah yang tersirat, menulis dalam majalah, dalam akhbar, memuji-muji British sebenarnya. Kadang-kadang mereka memuji British. Guru-guru Melayu di Maktab Perguruan Sultan Idris pada masa itu misalnya tak ada bincang tentang kemerdekaan. Mereka hanya bincang tentang soal kemajuan orang Melayu dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka bergerak dalam platform yang tidak bersifat politik seperti PASPAN dan kemudian Persatuan Melayu Malaya. Bila kita dapati bahawa platform ini mempunyai elemen politik yang menyebabkan British telah mengambil tindakan menyaksikan bagaimana PASPAN itu tidak boleh hidup, mati, dan juga kemudian Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda ini tahun 1930-an muncul. Masih lagi tak bicara tentang politik, tetapi pemimpinnya, salah satu pemimpinnya iaitu Ahmad Mustamah mengatakan sebenarnya nama sebenar bagi Kesatuan Melayu Muda ini adalah Kesatuan Malaya Merdeka. Cuma paksa disembunyikan. Begitu bimbangnya orang Melayu, nasionalis Melayu pada masa itu untuk bercakap dan berjuang secara terbuka untuk kemerdekaan. Baik, tokoh-tokoh Melayu dari kalangan guru ini, ada yang saya kata sebagai jadi wartawan, yang mereka yang menggerakkan pembaharuan ini ialah
nama-nama yang popular dalam gerakan kemerdekaan negara kita. Contohnya Ibrahim Yaakob, Harun Amin Rashid, Ahmad Bakhtiar, Yasir Makmur, Abdul Hadi Hassan, Burhanuddin Al-Hemi, Zakbar. Sebahagian daripada mereka ini jadi guru. Tapi kemudian ada yang tukar jadi bangsawan, jadi wartawan, Ibu Jane, Haji Bui Ade, bahkan yang agak mutakhir sikit, Ghaffar Baba. Ghaffar Baba, Timbalan Perdana Menteri kita. Golongan kiri ini, Ghaffar Baba ni golongan kiri. Mereka ini terlibat dalam berbagai parti, persatuan guru, dan berbagai corak perjuangan, dan banyak terlibat dalam aktiviti yang bertujuan untuk memajukan dan mempertahankan kedudukan bangsa Melayu, memperjuangkan soal politik, bangsa, ekonomi, kebebasan wanita dan sebagainya. Mereka ini bergerak, khususnya dalam perubahan akhbar-akhbar. Akhbar-akhbar spesifik kait dengan perjuangan guru ini adalah ada guru, lembaran guru, sarjana ulama dan sebagainya. Ini perkara yang sebenarnya sudah ketahui. Saya kalau boleh tidak mahu jelaskan, tapi saya sebutkan lalu saja. Baik, cuma saya nak terangkan bahawa kita bila bincang tentang kelompok agama, kelompok nasionalis ini, kita sering menaikkan mereka dengan perjuangan dari luar. Seperti golongan agama ini kita mengaitkan dengan peranan dari Mesir, dari Pakistan dan sebagainya. Tapi salah satu aspek yang kita agak pinggirkan ialah pengaruh Indonesia. Sebenarnya dalam konteks perjuangan politik bangsa Melayu ini, elemen yang disebut sebagai Indonesia ini sangat rapat. Sama ada dalam konteks perjuangan agama, konteks perjuangan nasionalisme, bahkan konteks perjuangan komunis pun, dia sangat kait rapat. Jadi golongan-golongan nasionalis Islam Melayu ini, khususnya berpusat di MPSI ini, sebenarnya mendapat banyak idea daripada gerakan di Indonesia. Sama ada dalam bentuk gerakan kaum muda maupun gerakan nasionalis yang saya pinjam istilah sekular, nasionalis moden, dan juga gerakan-gerakan komunis. Dan suka atau tidak suka, kita perlu ingat bahawa Indonesia pada masa itu masih lagi dianggap sebagai sebahagian daripada kita. Walaupun sudah digugah oleh British tahun 1984, tetapi elemen-elemen ni, kalau ada kali sejarah perjuangan kemerdekaan di Perak, kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan, yang menubuhkan gerakan-gerakan dan persatuan-persatuan ramai datang dari seberang sana. Baik, jadi dalam konteks ini pengaruh kelompok-kelompok pejuang daripada seberang itu memang sangat jelas lah. Kalau anda kaji latar belakang tokoh-tokoh ini, anda akan dapati mereka ini sebenarnya bukanlah bahasa daripada Semenanjung ini, tapi bahasa dari sana. Baik, apa yang saya nak tekankan di sini, saya stop kejap tentang peranan guru ini kerana dia agak akademik. Apa yang saya nak tunjukkan ialah dalam konteks yang ditekankan dalam teks sekolah kita, berkerujukan ialah tahun 1945 hingga 57. Tadi kalau kita lihat dalam konteks perjuangan agama itu, sejak tahun 1900 sudah wujud. 1957 ini adalah perjuangan orang Melayu. Tetapi yang lebih penting sekali ialah tentang tahun 1945-57. Kenapa saya nak tekankan period ini? Kerana sejak tahun 1945, apabila British telah dikalahkan, menjadi lemah, maka pada masa itulah perjuangan kemerdekaan telah menjadi begitu menonjol. Yang pada masa awal dahulu digerakkan oleh kelompok-kelompok nasionalis, guru dan sebagainya, agak tersembunyi. Mulai tahun 45 dia sudah agak menonjol. Kerana pada masa itu British sudah menjadi lemah dan British juga telah kehilangan kuasa untuk mengawal gerakan nasionalis. Bahkan dalam konteks perkembangan dunia, British pada masa itu yang bergantung pada pinjaman-pinjaman keuangan daripada Amerika Syarikat telah menandatangani satu perjanjian disebut sebagai Atlantic Charter, di mana British bersetuju dengan pihak Amerika dan pihak PBB untuk melepaskan, untuk memerdekakan semua tanah jajahannya, termasuk dalam tanah Melayu. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya ialah jika tanah-tanah jajahan yang lain luas itu telah dimerdekakan, Pakistan, India, Burma dan sebagainya dimerdekakan, tapi British tidak mahu menyerahkan tanah Melayu. Dalam catatan rekod British disebut bahawa tanah Melayu ini adalah dollar gap kepada
Amerika, kepada British untuk bayar hutang-hutang kepada Amerika dalam bentuk dolar. Menjelaskan bahawa Tanah Melayu ini pada masa itu adalah negara yang sangat kaya dan tidak sanggup dilepaskan oleh British. Jadi pada tahun 1944, sebelum tamatnya Perang Dunia Kedua lagi, British sebenarnya sudah merancang untuk memastikan Tanah Melayu ini tidak diberikan kemerdekaan. Tetapi apa yang sampai kepada masyarakat di sini, di Semenanjung, ialah British akan memberikan pemerintahan sendiri. British akan membebaskan Tanah Melayu seperti mana British membebaskan tanah-tanah jajahannya yang lain. Jadi sampai ke tangan nasionalis, itu apa yang mereka percayai. Jadi masalahnya ialah betul dalam mesyuarat-mesyuarat mereka dinyatakan bahawa mereka perlu sembunyikan rahsia kepada orang Melayu bahawa mereka ini tidak akan membebaskan atau memerdekakan Tanah Melayu, tapi mereka akan melaksanakan satu rancangan yang disebut sebagai Malayan Union. Dan akhirnya tahun 1946 rancangan tersebut telah diperkenalkan, menyaksikan dalam sejarah bagaimana orang Melayu telah patuh menentang secara besar-besaran rancangan tersebut. Saya tak mahu terangkan tentang Malayan Union ini kerana anda mungkin sudah tahu. Cuma saya nak jelaskan bahawa pada masa itu, situasi politik pada masa itu ialah orang-orang Melayu sebenarnya sudah pun bersedia untuk merdeka. Dalam sejarah ini tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa keinginan orang Melayu pada masa mereka menentang Malayan Union sebenarnya mereka mahu merdeka. Kerana mereka sebenarnya sudah percaya bahawa mereka akan berikan kemerdekaan, sebab itu mereka bangkit menentang Malayan Union. Dan inilah menyaksikan bagaimana kelompok Melayu ini bersatu buat pertama kalinya. Menyaksikan kelompok kanan, kelompok tengah, kelompok kiri dan sebagainya bersatu kerana mereka menyedari bahawa British mempunyai rancangan untuk mengekalkan penjajahannya di Tanah Melayu. Dan buat pertama kalinya kita menyaksikan bahawa orang Melayu secara jelas satu dalam platform UMNO. Dan UMNO pada masa itu, suka atau tidak suka, kita tak boleh kait dengan politik pada hari ini, adalah merupakan satu wadah yang sangat jelas memperjuangkan kemerdekaan. Kenapa saya kata macam tu? Hari ini kita kata UMNO itu sebuah hak British. Nanti saya akan sebutkan jawapan terhadap itu tersebut. Sama ada kita suka atau tidak suka, kita dapat melihat bahawa dalam konteks sejarah, semua kelompok nasional Melayu telah berkumpul dalam UMNO. Bahkan kita kena ingat bahawa fakta sejarah ini sebenarnya yang menubuhkan, yang menggerakkan penentangan Malayan pada masa itu ialah orang Melayu, bukan UMNO sahaja. Yang fakta yang sepatutnya disebut ialah orang Melayu telah menggerakkan UMNO dalam konteks menentang Malayan. Bukan sebaliknya UMNO menggerakkan orang Melayu. Jadi terbalik. Jadi sebenarnya dalam konteks orang Melayu ini yang saya maksudkan semua kelompok. Kalau ada komunis pun komunis lah. Yang jadi nasionalis dalam UMNO pada masa itu kerana orang Melayu telah bersatu, sehinggalah pada suatu peringkat pada tahun itu juga British, berdasarkan report-reportnya mereka agak bimbang bahawa kelompok golongan kanan ini yang mereka kata sebagai pro-British, pro-mereka, akhirnya akan ditelan oleh kelompok-kelompok nasionalis yang anti-British. Maka mereka mencari ikhtiar di mana mereka cuba berunding dengan kelompok-kelompok elit, kelompok kanan ini, dengan meminggirkan kelompok kiri sehingga menyebabkan kelompok kiri ini tidak diberikan sebarang ruang dan mereka keluar daripada UMNO untuk memperjuangkan perjuangan mereka sendiri di luar UMNO. Jadi UMNO pada masa itu sebenarnya sejak daripada keluar dari kelompok kiri, itu PKMM daripada UMNO, maka dia sudah menjadi satu perjuangan yang bersifat elitis. Saya nak kata di sini bahawa pada masa itu perjuangan UMNO sebenarnya bukanlah saya nak katakan bahawa mereka ini kepimpinan elit konservatif ini tidak ada kesedaran tentang kemerdekaan. Kita tak boleh berkata menuduh mereka sedemikian. Sebenarnya dalam kepala mereka memang ada kesedaran tersebut, mereka disebut. Tetapi apa yang mereka fikirkan ialah wujudnya tuntutan bukan Melayu yang agak ketara dan keterlaluan, sehingga mereka akhirnya terpaksa bergantung pada dahan British untuk mempertahankan hak-hak mereka. Yang menyaksikan perjuangan UMNO ini rapat dengan British kerana ada tuntutan bukan Melayu. Tetapi mereka kata mereka nak merdeka, cuma tak merdeka dalam masa yang begitu cepat. Kerana mereka telah menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan
kepentingan orang lain itu dulu. Bagi golongan kiri, mereka mempunyai cara yang dapat dikatakan berbeza. Bagi mereka, masalah utama ialah menyelesaikan penjajahan dahulu. Isu tentang hak-hak, isu tentang kepentingan orang lain, kita akan kata. Kemudian setelah British ini dinyahkan daripada negara dan tanah air. Dalam fikiran golongan kiri ini, ubatnya, penyelesaiannya adalah dengan menggabungkan wilayah-wilayah rukun Melayu ini, terutama Sumatera, yang menyebabkan mereka fikir tidak akan ada masalah tentang Melayu, kerana orang Melayu pada masa itu akan menjadi majoriti yang sangat besar. Apa pun perbezaannya, kita dapat kita mendapati bahawa akhirnya UMNO telah terpecah kerana permainan British, dalam konteks untuk mengelakkan kelompok-kelompok yang lebih rapat dengan dia untuk daripada terjebak ataupun ditelan oleh pengaruh golongan kiri ini. Baik, dan bila ini berlaku, bila golongan kiri ini keluar daripada UMNO, kalau baca sumber-sumber rekod British, dinyatakan bahawa UMNO pada waktu mula tergugat dan mula mengalami kemerocotan. Ini tak dijelaskan dalam buku sejarah. Dalam buku teks sekolah tak dijelaskan. Tahun 1947, 47 sampai 48, banyak cawangan-cawangan UMNO di Pulau Pinang, di Johor, bahawa pimpinan Datuk Marsudi telah dibubarkan dan ditukar menjadi cawangan-cawangan PKMN. Dan umumnya bila saya baca situasi pada masa itu, kita dapati sebenarnya golongan kiri ini telah mendapat sokongan yang begitu besar daripada Melayu, dan lebih-lebih lagi golongan kiri daripada kalangan guru-guru ni, masuklah yang berpusat di Gunung Semanggur, ulama-ulama, ustaz-ustaz, imam-imam di Gunung Semanggur. Mereka telah berjaya menyatukan kelompok nasionalis Melayu dan juga bukan Melayu dalam platform Putera EMCJU yang ditubuhkan pada tahun 1947, yang menyaksikan bahawa UMNO pada masa itu agak tercabar dan tergugah. Kalau baca semua-semua perisikan British tahun 46 dan 48, mereka menyatakan secara jelas bahawa kalau awal tidak diambil terhadap apa yang sedang berlaku ini, maka tanah Melayu ini mungkin akan jatuh ke tangan kelompok yang anti-British. Ada report-report British yang sangat jelas. Kalau kita terdedah dengan report-report ini, kita boleh lebih faham tentang keadaan sebenar berlaku tahun 45, 48, 46, 48 tersebut. Dan inilah yang menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada British, yang pada pandangan saya telah menyebabkan British telah mengambil tindakan drastik, iaitu mengisytiharkan darurat tahun 1948. Ini agak pandangan yang agak berbeza lah, kerana saya tidak mengaitkan darurat itu dengan pemberontakan PKM yang sering disebut dalam buku-buku sekolah. Kenapa saya kata macam itu? Kenapa saya sebut macam itu? Kerana bagi saya sebenarnya darurat itu diisytiharkan, sasarannya bukan komunis. Sasaran sebenarnya adalah kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan dan mencabar UMNO pada ketika itu. Jadi komunis ini mana letak duduknya? PKM pada masa itu. Sebenarnya kalau berdasarkan rekod-rekod British, PKM ini hanya menjadi alat atau kapal hitam yang digunakan oleh British untuk mengelirukan. Pada sarjana barat menyatakan langkah British ini untuk menghalimunankan, untuk menghilangkan sasaran British yang utama, itu kelompok nasionalis kiri dan agama Melayu yang mencabar British dan menakutkan British. Jadi darurat diisytiharkan tahun 48, timbul banyak masalah sampai hari ini kita masih berdebat. Kenapa British isytihar darurat? PKM pada masa itu berjuang merdeka ke tidak lawan British? Sebenarnya masa darurat diisytiharkan tahun 48, PKM tidak diharamkan pun. PKM hanya diharamkan sebulan selepas darurat diisytiharkan. Itu pun melalui mesyuarat-mesyuarat yang dibuat di London, dinyatakan bahawa British tidak mempunyai satu sebab yang munasabah untuk mengharamkan PKM. Anda kena ingat bahawa PKM pada masa itu, sehingga darurat diisytiharkan adalah satu pertubuhan yang sah, yang diiktir oleh British. Jadi alasan British untuk mengisytiharkan darurat dikaitkan dengan pembunuhan 3 orang majikan Eropah di Sungai Siput pada tahun 1948, Jun 48.
Tapi alasan itu adalah tidak munasabah kerana sebenarnya British juga mengakui bahawa mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang kukuh untuk mendakwa atau mengaitkannya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKM. Jadi banyak sebenarnya hujah yang menunjukkan bahawa British pada masa itu belum istiadat darurat, sebenarnya target yang utama adalah kelompok-kelompok nasionalis. Selain daripada masalah PKM itu sendiri yang sebenarnya bila dikaji tidaklah mencabar British, tidak melakukan British. PKM ni ada ahlinya 12,000 orang saja. Kelompok Melayu dalam UMNO ni dekat 100,000. Tapi kelompok kiri juga, kalau kita ikut kajian oleh John Fuston misalnya, dia kata kelompok kiri sekitar anggaran keahlian dia dalam 100,000 juga. Ini angka yang mungkin ada kontroversi, ada perdebatan, tetapi kelompok nasionalis Melayu ini sangat besar. Dan mereka ini umumnya tidak terlibat dalam gerakan komunis, termasuk dalam golongan kiri. Jadi mereka ini lebih mencabar British dan lebih menakutkan British. Terutama apabila kelompok kiri ini berjaya menyatukan diri dengan golongan kelompok bukan Melayu yang berjuang dalam PMCJE, untuk PMCJE tahun 1947 dan Perlembagaan Rakyat tahun 1947. Baik. Jadi dalam konteks ini sejarah kita banyak telah dikelirukan kerana kita terlalu bergantung kepada acuan sejarah yang telah ditetapkan oleh British. Sebenarnya British dah mengatakan bahawa kita ini, British dah mengatakan bahawa darurat tahun 48 itu diisytiharkan untuk menangani pemberontakan ataupun kebangkitan bersenjata oleh komunis. Tetapi berdasarkan report-report yang saya baca, report-report perisikan British sampai ke hari ini, pun mengakui bahawa mereka tidak mempunyai satu bukti pun untuk mengaitkan komunis dengan kebangkitan bersenjata. Dalam konteks inilah saya nak jawab soalan. Komunis ini berjuang kemerdekaan atau tidak? Dari sudut tafsiran saya mengatakan bahawa PKM ini adalah persubahan British yang telah dipermainkan, yang telah dimanipulasi oleh British dalam usaha British untuk menyelamatkan diri daripada dua musuhnya, dua ancaman yang baginya boleh mencabarnya, boleh mencabar kelangsungannya di kita Melayu. Jadi dengan menggunakan alasan komunis, alasan PKM untuk berontak, British mengisytiharkan darurat sebagai pengapat dua mata untuk menghapuskan kedua-dua kelompok, komunis dan juga nasionalis. Tetapi sasaran British, tengok golongan-golongan anti-komunis pun dia tangkap, golongan agama di Semangga, Ustaz Abu Bakar Al-Baqir. Orang yang mula-mula kena tangkap sekali sebelum bahawa tahun 47 ialah Ahmad Utama. Dia paling gembira sekali menjadi orang yang satu kena tangkap. Berjuang dalam api, utama disebut sebagai kelompok yang radikal. Istilah radikal ni kita patut buang dengan sejarah kerana mereka ini sebenarnya tak radikal mana pun. Mereka mencabar British pun bukan dengan kekerasan. Tetapi apa yang mereka perjuangkan adalah kemerdekaan. Bila kita sebut radikal ni sebenarnya kita pun masuk dalam perangkap istilah atau konsep yang diterangkan oleh British. Sejarah kita ini masalahnya, saya nak ringkaskan bahawa tahun 45-57 ini sebenarnya adalah satu tema saja. Dalam buku teks kita tengok dia dipecahkan pada milenial, Persekutuan Tanah Melayu, kemudian darurat, kerjasama kaum sampai kemerdekaan dan sebagainya lah. Sebenarnya tahun 45-57 itu hanya satu saja, iaitu sejarah kemerdekaan yang telah ditindas dan dihancurkan oleh British. Daripada robohan nasionalisme Melayu itu, British bina satu bentuk atau konsep yang disebut sebagai kebangsaan pada hari ini, iaitu nasionalisme Malaya, nasionalisme Malayan, yang menggabungkan orang Melayu yang telah dipilih oleh British untuk diberikan kuasa pemerintahan. Kenapa British ini dalam buku-buku dinyatakan meletakkan syarat kerjasama kaum untuk tanah Melayu merdeka? Kerana sebenarnya British pada masa itu tidak ada masalah dengan kelompok nasionalis bukan Melayu ini. Kelompok nasionalis bukan Melayu ini umumnya tidak bersikap anti-British. Kerana mereka ini lebih berjuang untuk menuntut hak-hak kaum mereka
semata-mata. Kelompok dalam kelompok dalam AMCJA sebenarnya bergabung dengan golongan kiri. Tuntutan AMCJA adalah tentang hak-hak orang bukan Melayu. Bukan perjuangan kemerdekaan yang khusus untuk menghalau British. Tuntutan hak itulah yang lebih utama, yang menyaksikan bagaimana British masa mengisytiharkan Darat tahun 48, British tak tangkap apa kelompok bukan Melayu, nasionalis bukan Melayu. Dan Sherlock misalnya selamat di tempat dia, tak ditangkap oleh British. Kenapa? Dalam kepala British mahu menyediakan jalan untuk mewujudkan kerjasama di antara kelompok bukan Melayu, nasionalis bukan Melayu ini dengan kelompok elit Melayu yang ada dalam UMNO. Yang ini menggerakkan kepada kerjasama kaum yang akhirnya menjadi asas pada tercapainya kemerdekaan tahun 57. Masalahnya ialah sebenarnya apa yang British lakukan adalah dalam usaha untuk menyelesaikan misi penjajahan British dan Melayu. Kenapa? Kerana golongan bukan Melayu ini sebenarnya adalah kelompok stateless, yang tidak bernegara, tidak berkerakyatan, dan British terpaksa menghantar mereka pulang. British memberikan kemerdekaan pada tanah Melayu tanpa menyelesaikan masalah kerakyatan mereka. Jadi apa yang cuba British lakukan adalah untuk menyerahkan kepada orang Melayu dan melalui UMNO untuk menyelesaikan masalah kerakyatan bukan Melayu ini untuk British. Supaya British tidak perlu mengeluarkan wang untuk menghantar mereka pulang. Inilah yang menjadi punca kenapa British meletakkan syarat kerjasama kaum untuk tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi kemerdekaan tahun 57 itu bagi pendapat saya adalah satu kemerdekaan yang diacuankan, yang ditetapkan oleh pihak British. Orang Melayu telah diberikan syarat-syarat dan terpaksa memenuhi banyak tuntutan-tuntutan yang menyebabkan kita pada hari ini menghadapi masalah dilema tentang identiti yang sebenarnya yang kita terpaksa terima, terpaksa telan akibat daripada pencaturan British pada masa itu. Kemerdekaan kita pada tahun 1957 ini adalah satu kemerdekaan yang tidak sempurna, yang ditetapkan oleh penjajah bukan untuk keperluan dan kepentingan kelompok pribumi yang dijajah, tetapi untuk kelompok kepentingan dan keuntungan British. Dan inilah yang berlaku apabila kemerdekaan itu dicapai melalui tolak ansur politik antara Melayu dan bukan Melayu tanpa ditetapkan kebangsaan bagaimana yang harus nak dibentuk. Identiti apa yang nak dibentuk. Kebangsaan bagaimana yang nak disebut. Kebangsaan apa? Kalau tak tahu Sumatera 57 tak ada Malaysia lagi, kebangsaan apa nak sebut. Malahnya masa kemerdekaan dicapai pada tahun 1957, pemimpin politik pada masa itu tidak bincangkan tentang hal ini. Mereka hanya bertolak ansur tentang hak-hak masing-masing sahaja. Golongan elit bincang bagaimana hak-hak elit itu perlu dipelihara. Bila disebut tentang hak-hak Melayu, diperjuangkan oleh golongan elit. Sebenarnya hak-hak elit itulah. Hak jadi menteri, hak-hak untuk negeri-negeri Melayu kekal sebagai negeri-negeri yang mempunyai kuasa-kuasa tertentu dan sebagainya, itu dibincangkan sebagai tolak ansur. Dari sudut kepentingan orang Melayu secara keseluruhan, saya tidak nampak bahawa ia diambil kira selain daripada hak-hak elit politik tersebut, dan bukan Melayu pula bertolak ansur dari sudut mana yang mereka sanggup berikan untuk mendapatkan hak-hak terutama sebagai rakyat di negara ini. Jadi saya nak rumuskan satu perkara, saya nak jelaskan tentang peranan guru ini sangat besar dalam konteks sejarah negara kita. Itu tidak boleh nafikan. Seperti saya kata tadi, sejarah perjuangan kemerdekaan ini campur golongan agama dan golongan nasionalis sekolah Melayu ni, guru-guru Melayu ini. Itulah sebenarnya perjuangan kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan guru-guru. Wartawan ke, kemudian golongan agama, mereka umumnya terlibat dalam profesi perguruan ini, dan mereka ini adalah menjadi pelopor yang sangat penting. Bukan sebelum mereka saja, setelah mereka pun mereka terlibat. Tidak ada maksud untuk diterangkan. Yang kedua ialah sejarah kita tahun 45-50 ini banyak telah dikelirukan, banyak lagi perlu diperbaiki, dan kemerdekaan kita tahun 57 adalah satu kemerdekaan yang sempurna.
itu yang menyebabkan kita pada hari ini masih lagi menghadapi masalah untuk membentuk satu identiti, kerana kita pada masa merdeka telah gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang wujud pada hari ini sebelum kita melapaskan kemerdekaan tersebut. Jadi saya serahkan pada moderator Cik Ghazal, untuk mengalihkan ketika ada soalan pertanyaan. Okey, terima kasih kepada Dr. Azmi. Satu huraian yang ringkas dan kata terperinci lah untuk kita hayati dan kita fahamkan mengenai sejarah kemerdekaan negara kita. Dan istilah kemerdekaan tu pada hari ni lebih sesuai jika kita gunakan istilah kebangsaan. Okay. Betul tak? Okey, jadi terbalik. Saya katakan tadi istilah kemerdekaan itu kerana dari segi kebangsaan yang kita masih lagi tidak jelas dari segi identiti macam mana yang kita nak bina. Bangsa Malaysia yang kita sebut pada hari ini adalah satu konsep politik yang artificial sifatnya. Kenapa saya kata artificial? Kerana dia boleh berubah-ubah. Dia bukan satu identiti yang tetap. Dia bergantung pada perubahan-perubahan politik. Politik itu kami pada keputusan berkaitan dengan identiti kebangsaan kita. Ada segi bahasa, dari segi agama, kedudukan raja dan sebagainya. Okay. Jadi konsep bangsa Malaysia ini sangat tidak jelas. Dia terbentuk berasaskan tolak ansur, bukan berasaskan penerimaan dan pengorbanan. Yang misalnya saya boleh bandingkan dengan apa yang dicapai pada tahun 1947. Apabila Perlembagaan Rakyat itu menyebut bahawa tanah air ini adalah wajar disebut sebagai tanah Melayu. Bangsa dia apa? Bangsa dia adalah bangsa Melayu. Jadi dengan cara itu sebenarnya banyak masalah dapat diselesaikan yang timbul pada hari ini. Okay. Dan apabila semua orang telah diiktiraf sebagai Melayu, maka orang bukan Melayu tidak lagi perlu menuntut hak. Mereka diberikan semua hak. Apa yang perlu mereka lakukan daripada kesetiaan diberikan, mereka menyerap diri mereka dalam kebangsaan yang asal ini. Tak boleh orang asal ini menyerap dalam kebangsaan orang yang datang. Terbalik, itu tidak berlaku dalam sejarah. Okay. Orang yang datang ini, walaupun mereka mungkin tidak setuju disebut sebagai pendatang, dalam sejarah kami memang sebut pendatang. Bukan satu istilah yang kontroversi sebenarnya dalam sejarah. Pensyarah memang bila mengajar pelajar, kita sebut mereka ni pendatang. Pelajar boleh menerima, tak ada masalah. Yang gagal menerima adalah ahli-ahli politik. Dijadikan sebagai isu. Dan sebagai pendatang, mereka perlu akur dengan kehendak dan juga tuntutan daripada penduduk asal. Kerana itu yang sepatutnya berlaku. Kerana mereka dengan itulah mereka dapat diberikan hak-hak tanpa ada rasa syak lapang dan curiga. Jadi seperti saya kata tadi, konsep Malaysia ini sebenarnya adalah satu konsep artificial. Kita tidak mempunyai satu konsep kebangsaan yang jelas. Kita nak sebut istilah kebangsaan tahun 63 tak tepat lah. 63 itu dikaitkan dengan sejarah kemerdekaan kita pada tahun 1957. Tapi istilah hari kebangsaan ini sebenarnya berkait dengan tuntutan-tuntutan yang wujud pada hari inilah. Kita nak menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Okey, Doktor ada satu soalan dekat sini. Dia minta pendapat Doktor lah. Bagaimana nak bangkitkan semula roh perjuangan dalam jiwa para guru yang terdidik di pusat latihan perguruan yang lebih mengutamakan PDP saja? Okay. Ada soalan bukan guru saja sebenarnya. Bukan guru saja menghadapi masalah. Pensyarah maksud saya pun memang macam itulah. Dicekam oleh keadaan. Lupa tu sebenarnya saya nak menjawab soalan tersebut. Ini soalan nasional ni, peringkat nasional. Bagaimana nak menghadapi elemen guru yang terikat dengan berbagai kualifikasi. Saya dulu pernah menjadi guru, lari daripada guru kerana ini. Punya pensyarah pun sama juga. Itulah bagi saya sebenarnya kita ini tidak lagi kita agak loose pada ini, kita agak longgar, kita tidak terikat dengan situasi di mana kita memerlukan sebuah pegangan yang jelas. Kerana masyarakat umumnya berada dalam keadaan yang agak makmur dan sedang menikmati daripada kemakmuran yang kita capai ni lah.
Jadi kita tak rasa bebanan, kita tak rasa takut dan sebagainya. Yang menyebabkan kita rasa selamat, aman. Jadi dalam konteks itu peranan guru ni dia agak tenggelam berbanding dengan kita pada zaman dahulu. Agak tenggelam. Dan itulah mungkin kerana guru juga terikat dengan berbagai jenis peraturan-peraturan yang menyebabkan mereka sukar untuk terlibat aktif. Contohnya dalam politik misalnya. Sayanglah kalau golongan guru tidak dibenarkan terlibat dalam politik. Kerana pada masa dahulu gurulah menjadi orang yang mempelopori perubahan-perubahan sebagainya. Guru ini banyak idea. Tapi kita kena ingat juga bahawa pada masa lampau, pada zaman penjajahan British, orang-orang seperti Zabbar misalnya, Ibrahim Yaakob dan sebagainya. Guru-guru ini, walaupun dalam jawatan guru di bawah British, dan mereka juga terikat dengan peraturan-peraturan, tapi mereka berani berjuang untuk menuntut hak dan sebagainya. Sehingga mereka ditukarkan daerah, dibuang, tak jawatan supaya kerana dia tak oleh British. Tetapi mereka terus berjuang kerana yang mereka pentingkan adalah tentang nasib bangsa mereka, kemerdekaan itu. Kalau mereka jadi guru, gaji banyak mana pun, tapi selagi mereka itu ditindas, anak cucu mereka akan menjadi hamba pada penjajahan, mereka tidak boleh hidup senang. Jadi saya tidak punya jawapan pada soalan tersebut. Itu soalan yang agak sukar kerana reflect dengan polisi kerajaan pemerintah pada masa itu. Jadi saya serahkan kepada pemimpin-pemimpin guru lah untuk mikir. Masih. Satu lagi soalan tu. Tadi doktor ada bercakap berkenaan dengan pengaruh SITC ataupun sekarang UPSI lah terhadap melahirkan tokoh-tokoh nasionalisme di tanah Melayu kita gitu. Tapi saya lebih tertarik berkenaan dengan negeri Perak itu sendiri. Kan SITC kat Perak, dan ada beberapa tokoh-tokoh nasionalisme lain yang bukan daripada SITC pun, tapi dia bergerak di Perak, lahir di Perak dan dapat pengaruh nasionalisme, semangat nasionalisme di Perak. Mengapa Perak ni jadi tumpuan, Doktor? Perak ini menarik sebenarnya dalam sejarah. Kerana penjajahan dan kemerdekaan itu amat rapat dengan Perak. Negeri mula-mula sekali yang dijajah adalah Perak lah. Saya sering menulis banyak fokus tentang sejarah Perak. Kerana banyak dikelirukan. Sejak British masuk di dalam pada tahun 1878, banyak sejarah tentang Perak ni telah dikelirukan. Yang negatif saja kita baca tentang Perak. Baik, tapi yang penting sekali ialah di Perak menyaksikan gerakan nasionalisme yang sangat-sangat ketara. Kerana satu ialah di Perak ini, itu saya kata banyak institusi yang dikaitkan dengan guru ni. Kalau anda tengok madrasah itu guru kan sangat banyak di Perak. Pada masa gerakan kaum muda. Begitu juga dengan gerakan politik. PKMM sendiri pun ditubuhkan di Perak. Perjuangan di Perak ini adalah sangat besar. Dan apa ni, dalam konteks perjuangan nasionalisme ini sebenarnya sejarah itu banyak betul di situ. Termasuklah juga satu isu yang sangat penting lah, iaitu Ma'had Ilmiah Syarif Gunung Sepanggung. Apa pentingnya institusi ini? Kerana ini saya katakan peranan yang dimainkan oleh kelompok kaum muda ni yang tiba-tiba muncul pada tahun 1948 dengan gagasan Hizbul Muslimin dan cita-cita untuk mendirikan sebuah negara Islam pada masa itu. Dan British melihat ini kerana ia ada kaitan dengan perjuangan yang di luar daripada negara, perjuangan-perjuangan yang bersifat anti-British dan patut lebih besar. Dan kelompok agama ini yang penting sekali ialah mereka ini menjadi orang tengah yang dapat menyatukan kelompok kiri Melayu dengan bukan Melayu. Itu yang membebankan British. Kerana bukan ini acuan yang mahu dibentuk oleh British. British tidak mahu satu masa nanti negara ini diserahkan kepada kelompok-kelompok kiri Melayu atau bukan Melayu yang menjadi pemerintah yang bersifat anti-British. Kerana British ada rancangan dia sendiri. Jadi dalam konteks ini kita dapati di Perak itu banyak gerakan, banyak institusi, banyak tokoh dilahirkan. Bukan di SITC saja.
kita dituntut SIDC, sahaja itu masalahnya. Hmm. Sebenarnya cuba kita senaraikan madrasah-madrasah. Ingat, satu halaman tak cukup lagi tu. Nama madrasah-madrasah. Dan juga institusi-institusi yang terlibat dalam pendidikan. Bahkan saya baca report-report British, dia senaraikan kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok Indonesia. British guna istilah Indonesia ni, angkut ni, secara khusus untuk menggambar tentang gerakan nasionalis yang banyak terlibat. Anda tengok tokoh-tokoh ni, latar belakang mereka. Allah seperti Khalijah Siddiq dan sebagainya. Ahmad Mustaman. Kalau tengok mentaliti kelompok nasionalis ini, mereka juga dari sini. Kelompok-kelompok luar. Tapi sebenarnya bagi kelompok-kelompok Indonesia ini sebenarnya kita kata mereka dari Indonesia, sebenarnya memang mereka berasal di sini. Dan mereka ini perjuangannya lebih kental kerana mereka menentang Belanda pada masa itu secara terbuka, lain sikap British dan sikap Belanda. Dan kelompok-kelompok yang menentang Belanda ini ramai telah melarikan diri dan datang ke Perak. Macam-macam jenis orang dari Sumatera ni ditenarai oleh British. Dan mereka ada pertumbuhan mereka sendiri. Dan kelompok-kelompok lah, daripada pengaruh yang pelbagai. Contohnya kelompok agama pada kaum muda. Kaum muda kita kaitkan dengan Timur Tengah. Sebenarnya perjuangan kaum muda di tanah Melayu ini bermula dari seberang. Dan negara jiran kita. Bukan dari Timur Tengah pun. Orang yang pergi di Timur Tengah ni, mereka pergi buat apa sana. Sampai mereka kemudian balik ni. Mereka menjadi perjuangan golongan kaum muda. Sebenarnya mereka berjumpa dengan pelajar-pelajar dari Indonesia. Mereka menjadi penggerak akhlak di sana dan sebagainya. Mereka bukan berjumpa bergerak dengan nasionalis di Mesir dan sebagainya, kelompok agama. Tapi berjuang dengan kelompok Indonesia di Mesir, dan balik dengan ada pembaharuan. Bahkan kita dengar dari sejarah tokoh-tokoh seperti Hamka, Omar Said, Jokro Aminov. Jadi kaum-kaum muda yang banyak pengaruh atau Soekarno. Dan ada tiga kelompok lah. Satu kelompok agama, dua adalah kelompok nasionalis, yang bukan komunis. Dan kemudian kelompok komunis itu sendiri mainkan peranan yang penting dalam konteks perjuangan. Dan umumnya gerakan-gerakan ini berpusat di Perak. Bahkan masa kita nak golongan kiri ini, masa nak mencapai kemerdekaan bersama Indonesia selepas penyerahan Jepun, mesyuaratnya diadakan di Perak. Anda tentulah di mana mesyuaratnya diadakan, dekat je dengan Pulau Pinang tu, dekat. Jadi itu berlaku. Perak ini ada sejarah besar dalam penjajahan dan juga perjuangan kemerdekaan. Maksudnya. Okey, Doktor, ada soalan, ada dua soalan lagi. Daripada Cikgu Azizah, Cikgu Sejarah. Mengapakah golongan radikal Melayu seperti Burhanuddin Helmi dan juga Ibrahim Yaakob dipenjara oleh British atas dasar apa? Tadi mungkin Doktor dah kata ulas sedikit tadi kan. Jadi boleh kata jawab sikit soalan daripada Cikgu Azizah. Ya, okey. Sebenarnya mereka ini ditahan oleh British sebelum kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Mereka kelompok-kelompok dalam PMM ini, mereka ini ditangkap beramai-ramai, beratus orang. Dan kemudian dihantar ke Singapura kerana British memang sekiranya Jepun datang ke tanah Melayu ini, kelompok kiri ini akan bekerjasama dengan Jepun. Tetapi sebelum mereka ini ditangkap ini, sebelum zaman Jepun lagi, kelompok-kelompok kiri ini memang sentiasa ditindas. Misalnya mereka ditekan dari segi pekerjaan mereka ditukarkan, mereka ditekan sebagainya. Ramai terlibat sehingga menyebabkan ini tujuan menyebabkan setengah guru itu berhenti akibat tekanan bekerja sebagai wartawan dan sebagainya. Maknanya tekanan British terhadap kelompok kiri adalah begitu besar sekali. Yang menyebabkan kita sukar untuk mencari di mana mereka menyebut kata merdeka dalam tulisan-tulisan mereka dalam akhbar dan sebagainya. Tak ada sebenarnya kalau cari dalam akhbar ni, yang ada adalah pujian-pujian terhadap British. Masuk oleh golongan kiri itu juga. Dan golongan kiri ini sebenarnya mereka memahami keadaan tersebut. Mereka menunggu masa sehingga apabila British benar-benar hilang kuasa untuk mengawal mereka, tahun 45 tersebut, kelompok yang paling awal sekali menubuhkan gerakan politik. Bukan UMNO, UMNO tahun 46. Tahun 45.
PKMM ditubuhkan. Dalam sejarah kita tak ditunjukkan dengan sejelasnya. Ditunjukkan tapi tak jelas. Bahawa yang mula-mula sekali ditubuhkan adalah PKMM di waktu Penang. Kelompok-kelompok gerilya termasuk Rahmanuddin Al-Helmi. Kenapa dia penting? Kerana menunjukkan bahawa mereka ini sentiasa nanti-nantikan masa yang sesuai. Apabila British hilang kekuasaan cengkaman terhadap mereka, mereka timbul sebagai sebuah organisasi politik yang jelas. Nama dia Parti Kebangsaan. Dan juga tuntutan mereka adalah pemerintah sendiri oleh rakyat peribumi. Tanpa adanya campur tangan daripada British. Itulah perjuangan mereka. Kesedaran itu muncul apabila British tidak lagi dapat mengawal. Jadi sebelum sebelum Perang Dunia Kedua itu, British memang menekan mereka dan mereka ini ditangkap sebelum Jepun datang dihantar ke Singapura. Sebenarnya mereka ini dirancang oleh British untuk dihantar ke India. Ditahan di sana untuk mungkin beberapa tempoh yang panjang, maka dapat mengelakkan daripada adanya kerjasama golongan nasionalis dengan Jepun yang boleh merintis pada kemerdekaan pada zaman Jepun tersebut. Jadi mereka hantar ke Singapura untuk dihantar ke India, tapi belum sempat lagi mereka dihantar ke India, Jepun marah dengan cepat dan kemudian dapat membebaskan mereka lah. Tapi Jepun pun tidak percaya dengan golongan kiri ni, KMM. Akhirnya KM juga telah dibubarkan kerana dibebangi Jepun akan menekan Jepun dan kemudian digantikan dengan PETA. Dalam sejarah kita dijelaskan. Kelompok-kelompok kiri ini bukanlah kelompok yang dipercayai sangat Jepun, tetapi Jepun memerlukan satu kelompok yang menyokong pemerintahnya dan kiri adalah yang paling sesuai lah berbanding kanan yang memang pro-British. Okey, ada satu lagi soalan daripada Muhammad Solhi. Beliau tertarik dengan pandangan doktor berkenaan dengan akhbar. Kan akhbar, dia kata akhbar menjadi lidah masyarakat untuk bersuara. Dan doktor kata mereka sering memuji British dalam akhbar. Okey, apabila memuji British, adakah ia bercanggah dengan matlamat asal akhbar tu? Kan? Boleh tak? Memang akhbar suara masyarakat termasuk golongan agama, ulama ke, nasionalis ke, kanan kiri, umumnya bila mereka nak bincang satu-satu, mereka puji British dah. Kenapa? Kerana mereka nak mengurangkan syak sangka British terhadap musuh-musuh mereka. Kadang-kadang pujian itu melampau. Kaitkan bahawa Ratu England ini dihantar oleh Tuhan pun ada benda tu. Jadi ini mengelirukan ahli sejarah yang mengatakan tidak ada sikap anti-British. Tapi saya nak terangkan secara satu contoh tulisan yang khusus yang ada sifat demikian. Ini mungkin kita tahu tentang tulisan. Iaitu cerita Terkukuh. Pernah dengar tak cerita Terkukuh? Cerita Terkukuh ini ditulis oleh seorang yang tidak dikenali, itu untuk membunyikan diri. Ceritanya tentang Terkukuh yang dikurung dalam sangkar emas. Tetapi mau keluar daripada sangkar emas dan memerdekakan diri. Ceritanya secara ringkasnya sebenarnya adalah tentang kemerdekaan orang Melayu yang dikurung dalam sangkar emas. Walaupun dalam sangkar emas, tetapi yang lebih penting adalah kemerdekaan. Tapi dia mulakan dengan pujian-pujian terhadap British sebelum bercakap tentang kemerdekaan. Dan dia bercakap tanpa berterus terang, dia cerita secara simbolik saja. Iaitu mengaitkan perjuangan kebebasan bangsa Melayu ini dengan kebebasan saya keburu dan sangkar emas. Sangkar emas itu adalah penjajahan British. British mungkin bina pentadbiran moden, beri kemakmuran pada kalangan Melayu, bina sekolah, bina hospital dan sebagainya. Itulah sangkar-sangkar emas yang menyebabkan buruh. Tetapi buruh itu tetap terkongkong. Kerana kemajuan itu bukan hak dia. Kekayaan itu bukan hak dia, tetapi hak tuan dia. Maka inilah bentuk penulisan pada masa itu. Bahkan kalau anda tengok gerakan-gerakan yang dipelopori orang Melayu dekat awam, contohnya PASPA. PASPA ni Persatuan Sahabat Pena. Persatuan Sahabat Pena yang kerja dia atau objektif dia sebut untuk karang-mengarang tulis menulis saja.
dalam kelompok tersebut adalah kelompok kaum muda, kelompok-kelompok yang memang menjadi sasaran pihak British, dan British banyak menyekat pertubuhan ini daripada bergerak dan mendaftarkan cawangan-cawangan yang disuruh menandung, kerana dianggap sebagai bersifat anti-British. British kata tu dalam report-report British, pertubuhan ini penuh dengan syarat dengan kelompok yang anti-British. Tapi mereka memuji British, mereka memuji British, mereka tidak menunjukkan sikap pertentangan terhadap British. Kenapa? Kerana itulah situasinya bila kita dijajah oleh satu kuasa yang boleh menekan kita, boleh mengambil tindakan. Pada zaman pada masa itu, akhbar dari luar negara pun tak boleh masuk. Ada akta-akta dan ada undang-undang penerbitan. Nak terbit ni kena daftar, kena bagi nama, tempat kerja dan sebagainya. Dan ada syarat-syarat dia. Tak boleh menyentuh tentang isu sahaja, tak boleh menyentuh tentang hal politik. Dan sebut mereka lagi lah. Kalau dia sebut saja, dia tidak akan boleh diterbitkan. Dia boleh ditangkap dan sebagainya. Ordinan akta dan undang-undang ini memang sangat jelas diwujudkan pada zaman British untuk menekan suara-suara rakyat dan bercakap tentang kemerdekaan. Pendek kata, British ini dia menekan seluruh aspek. Seluruh aspek. Bahkan institusi agama, institusi istana dan sebagainya, dia kawal sepenuhnya untuk mengelakkan rakyat dari bercakap politik. Tetapi orang Melayu pada masa itu, walaupun ditekan dan dikongkong, mereka ni bijak dan cuba menggunakan saluran-saluran dengan cara pendekatan mereka sendiri untuk menyampaikan mesej kemerdekaan tersebut. Cuma kita ni lah yang tak faham. Dalam keadaan mereka pada masa itu, kita cuba melihat bahawa mereka ni ada sebut kata mereka ke tidak. Mereka ni nasionalis ke tidak. Kerana sebut kata anak mereka bahkan menjadi British. Ujian terhadap British itu sebagai satu langkah untuk mengelakkan British daripada menjadi capas terhadap mereka, tanpa terpisah patuhkan undang-undang penerbitan dan sebagainya yang tidak membolehkan Melayu pada masa itu bercakap tentang kemerdekaan. Banyak akhbar memang macam tu sifat dia. Tetapi ada penulisan-penulisan tertentu, contohnya cerita tu Kukuh tadi yang menyampaikan misi kemerdekaan, tak jelas. Walaupun menggunakan simbol-simbol. British mungkin tidak faham ataupun British mungkin tidak membiarkan saja kerana mesejnya dalam bentuk simbol-simbol yang mungkin dianggap tidak melampau lah dan tidak menakutkan British. Tetapi saya ingat dia sampai pada Melayu kerana cerita Kukuh ni bukan sekali terbit. Dia ada banyak ciri dan diterbitkan oleh banyak akhbar. Bersiri-siri menggambarkan bagaimana orang itu terpaksa menggunakan saluran sedemikian rupa untuk menyampaikan mesej kemerdekaan. Okey. Ada satu soalan lagi. Tadi Doktor ada terangkan berkenaan dengan peranan madrasah dalam melahirkan nasionalisme agama. Saya nak tanya Doktor, adakah sekolah-sekolah Inggeris, contohnya MCKK dan juga sekolah-sekolah Premier Inggeris di tanah Melayu ketika itu tidak melahirkan tokoh-tokoh nasionalisme, ataupun dari segi nasionalisme pun mereka lebih kepada pro Inggeris? Macam mana pandangan Doktor? Ya, okey. Sebenarnya kelompok-kelompok yang berpendidikan barat ini, kita kena faham latar belakang mereka. Apabila British masuk ke negeri-negeri Melayu, menjajah negeri-negeri Melayu ni, pertama yang British buat, langkah pertama yang British buat adalah memasukkan jawatan-jawatan pembesar dan menukar mereka menjadi kaki tangan kerajaan British. Kenapa? Kerana pembesar Melayu ini umumnya bersikap tentang British. Jadi British cuba kedilkan institusi politik Melayu ini. Sultan memang dah dikawal, tetapi institusi pembesar itu dia dihapuskan dan digantikan dengan jawatan pentadbir di bawah British. Dan dalam tempoh yang begitu lama, pentadbir ini memang berkata pada British, diberi gaji oleh British, hidup dengan cara dan keadaan yang telah ditetapkan oleh British, pemikiran mereka, pendidikan mereka, lahirlah kelompok elit-elit dari satu generasi ke satu generasi, sehingga golongan elit ini
dah jadi terikat dah dengan British. Tak ada dalam kepala mereka cara bagaimana untuk mereka tidak bergantung pada British. Mereka telah dibungkus begitu rupa. Dari segi pendidikannya, mereka disediakan pendidikan barat, Western education, di mana selain mereka menghadiri sekolah-sekolah di negara ini, mereka juga dihantar ke luar negara. Kelompok-kelompok ini mereka nasionalis dalam arti kata yang lain, tetapi mereka ini umumnya adalah nasionalis yang bersedia menyokong pemerintahan barat daripada pemerintahan sendiri. Kenapa? Kerana mereka sudah terlalu terikat dengan idea, terlalu bergantung, ada pemikiran perasaan rendah diri dan melihat keunggulan sistem demokrasi, kemajuan barat dan sebagainya. Jadi suka untuk mereka ada perasaan smart, tetapi kalau kita lihat dalam konteks kelompok nasionalis elit Melayu, orang seperti Datuk Ong dan sebagainya, menarik Datuk Ong, orang nampak dia kanan, sebenarnya dia mati dalam keadaan kiri. Dalam UMNO dia hanya masuk selama 5 tahun saja. Lainnya dia kiri, zaman pun dia kiri. Selepas tahun 51 dia keluar daripada UMNO, dia antara kelompok, antara tokoh yang sebenarnya kanan dalam kiri. Pemikiran dia mungkin ada kanan, tapi dia berjuang dalam kiri dan mati dalam keadaan menentang UMNO. Bahkan menentang kemerdekaan pun. Dalam buku teks diceritakan dia sebagai orang yang menubuhkan UMNO. Itu saja. Sedangkan dia dalam UMNO hanya 5 tahun saja. Dia mati sebagai seorang pejuang kiri. Ini anda boleh lihat satu model nasionalis Melayu yang mendapat pendidikan barat, rapat dengan British, tetapi akhirnya tuntutan-tuntutan dan prinsip-prinsip yang dipegang jadikan dia seorang yang menentang British, dan meninggalkan kepercayaannya terhadap British, sehingga dia menjadi kelompok kiri lah. Sebahagian daripada orang nasionalis parti. Kita jangan lihat secara umum. Kita kena lihat secara spesifik. Orang seperti Ishak Haji Muhammad. Ishak Haji Muhammad ni berpendidikan Inggeris, pergi luar negara, pulang sebagai magistrate. Kalau dia tidak terlibat dengan gerakan kiri, tak jawatan kekal sebagai magistrate, dia mungkin selesai jadi ketua hakim negara. Tetapi dia meninggalkan jawatan tersebut, dia berjuang sebagai nasionalis kiri. Ini menarik bahawa apa yang saya nak jelaskan ialah sebenarnya pendidikan itu adalah satu aspek dari perjuangan, tetapi sebenarnya apa yang berlaku adalah pemikiran ataupun semangat yang ada dalam diri seorang nasionalis. Bagaimana dia menerjemahkan prinsip dan perjuangan dia kepada masyarakat. Dalam konteks golongan kanan ni sebenarnya, saya kata tadi sebenarnya jangan kita katalah UMNO ni dalam sejarah akhir-akhir ni selalu dikaitkan sebagai persubahat British. Golongan elit Melayu ni persubahat British. Golongan pejuang kemerdekaan ni kiri. Tapi akhir-akhir sekarang ni nak kaitkan dengan komunis pula. Tapi sedar atau tidak sedar, satunya ialah UMNO itu ada perjuangan kemerdekaan. Kita suka atau tak suka. Kita ni mungkin orang yang tak suka pada UMNO, tapi kita terpaksa mengakui dari sejarah. Mau tak mahu, bahawa UMNO ini memang wadah perjuangan orang Melayu yang memang menuntut kemerdekaan. Bahkan golongan kiri masa istiakan tahun 1948, yang ni jawapan saya pada kelompok yang mengatakan komunis perjuangan merdeka kerana golongan kiri adalah komunis. Masa British istiadat darurat tahun 1948, hanya segelintir saja yang masuk dalam komunis. Paling ramai pun kita katalah 100 orang. Termasuklah Rashid Maidin pun ada dalam tu, Abdul Sidi, siapa yang Samsia Fakih. Samsia Fakih dan sebagainya. Mereka masuklah, kita kata mereka masuk komunis dalam regimen tersebut. Tapi mana pergi yang kiri yang lain yang ramai? Selain daripada yang pergi ke Indonesia, majoritinya masuk dalam UMNO, sehingga menyebabkan UMNO menukar prinsip perjuangannya daripada hidup Melayu kepada kemerdekaan. Sehingga kita dapati apabila kerajaan terbentuk, golongan kiri inilah jadi menteri Aziz Ishak, Gambar Bamba dan sebagainya, golongan kiri. Bahkan semangat kiri itu masih ada dalam UMNO. Jadi kita kena lihat bahawa dalam konteks politik pada masa datang dulu,
Sukar untuk kita bahagikan kiri, kanan, atas, bawah, UMNO, bukan UMNO dan sebagainya dalam konteks yang sangat rigid. Bahkan kaum muda ni kalau kita nak tengok perjuangan dia, di mana mereka? Tak ada. Dia adalah UMNO, ada. Dalam PPMM ada, dalam PASPAM ada. Semua dia ada. Dalam komunis pun ada dia. Contoh sampai Fakir ni, tengok dari segi sejarah dia, anda tahu kan, dia terlibat dengan kaum muda. Bila lahir daripada madrasah ni, memang daripada kaum muda. Nah, cuma itulah saya nak sentuh yang lain sikit. Pandangan kita bahawa komunis ini atau PKM ini buat mereka adalah sangat tidak tepat. Kerana perjuangan PKM yang sebenarnya adalah untuk menubuhkan sebuah negara komunis di bawah Republik China, bukan untuk mencapai kemerdekaan matlamat utama dia, tetapi untuk menubuhkan sebuah negara komunis. Golongan kiri adalah komunis, itu perlu dipahami. Kerana ada setengah golongan kiri ini, dia tidak ada pilihan. Seperti Syah Fakir, dia berjuang menentang British begitu lama dan begitu agak keras lah tidak. Apabila darurat diisytiharkan, dia memang menjadi sasaran British. Dan British pada masa itu, masa dia isytihar darurat, ramai digantung atas tuduhan sebagai pengganas komunis. Orang India dan sebagainya, yang ditangkap, kemudian didakwa mempunyai pistol, mereka digantung. Jadi kelompok-kelompok kiri ini agak takut dengan British. Mereka masuk hutan dan mereka tidak ada satu platform yang menyebabkan mereka mudah terikat dengan perjuangan PKM. Tetapi yang jadi peliknya, kenapa mesti ada satu rejim khas untuk orang Melayu dalam PKM. Dan kalau kita tengok sekali lagi, ada ayat yang disampaikan dalam tulisan-tulisan mereka tak banyak tutup tentang ini. Ada komen tentang Marx, Stanley, Mao Zedong, mereka tak banyak sentuh. Yang banyak sekali mereka sentuh adalah tentang bagaimana nak memerdekakan tanah Melayu. Sehingga bila kita baca, saya nak ringkaskan, sebenarnya ada perbezaan yang besar di antara kelompok kiri yang terlibat dalam regimen ke-10 itu dengan komunis yang datang dari luar. Kalau komunis datang dari luar ni, mereka bercakap tak ideologi Marx, Mao Zedong dan sebagainya. Cita-cita mereka adalah untuk memperjuangkan hak-hak orang Cina untuk menubuhkan negara komunis di situ. Bahkan saya kata PKM ni sebenarnya, dia tidak cukup bersifat komunis pun. Dia pernah dikritik oleh Ho Chi Minh, pemimpin komunis Vietnam, kerana terlalu bersifat racial, atau terlalu bersifat kaum, memperjuangkan kepentingan orang Cina berbanding memperjuangkan kepentingan komunis. Kerana dalam komunis dia tidak ada kaum, tidak ada bangsa, semua komunis. Bila kita sebut komunis Vietnam, semua komunis Vietnam. Tak ada komunis Vietnam keturunan Cina, keturunan Melayu, keturunan Bugis dan sebagainya. Indonesia pun sama, ada komunis Indonesia, PKI. Parti Komunis Indonesia ni Cina ke India ke Melayu, semua Indonesia. Tak ada kaum-kaum. Tapi PKM ni dia lebih memperjuangkan kaum. Komunis dia komunis Cina. Dan keinginan dia adalah untuk menubuhkan sebuah negara Cina lah, tanah Melayu ni. Kalau sekiranya dia percaya mendapatkan kuasa, maka tanah Melayu ini akan menjadi sebuah bahagian daripada negara Cina seperti Hong Kong, Taiwan dan sebagainya. Itu cita-cita dia. Jadi tidak ada semangat kemerdekaan. Cuma akhirnya ada kiri Melayu yang terlibat ni. Kiri Melayu pun sebenarnya bukanlah bersifat, bahkan anda tengok Rashid Maidin, dia masuk komunis sebelum zaman darurat lagi. Yang darurat, yang masuk pada darurat tu mungkin kita kata mereka ni bukan komunis. Yang masuk komunis sebelum darurat dapat 8 seperti Rashid Maidin, pakar pengajar Partai Penting. Kalau anda tengok pemikiran dia dan sebagainya, dari segi sikap, amalan hidup dia dan sebagainya, anda nampak dia komunis ke dia nasionalis. Jadi itu timbul soalan. Sehingga saya kata sebenarnya masa British darurat tahun 1948, sasaran British secara umum ni sebenarnya adalah terhadap kelompok nasionalis, bukan komunis. Sekarang ni dah ada tulisan-tulisan dari barat yang mempertikaikan istilah darurat itu sendiri pun dia pertikaikan. Bukan pertikaikan dari sudut sasaran British masa darurat, tapi istilah darurat. Kenapa British masa mengisytiharkan darurat tahun 1948 dia sebut perkataan darurat? Sebenarnya itu bukan darurat sebenarnya. Tahun 48 apa yang British isytiharkan adalah perang. Orang sejarah barat menyebut sebagai colonial war. Perang koloni untuk menegakkan pemerintahan British di tanah Melayu. Dia bukan darurat. Kerana darurat ni untuk menyelamatkan orang, untuk memaksa orang jangan keluar rumah, untuk mengamankan keadaan, bukan untuk pergi bom, pergi hantar kereta kebal, pergi bunuh, pergi tembak dan sebagainya. Apa yang dilaksanakan sebenarnya perang. Tetapi British ni dia licik. Untuk mengelirukan kita,
dia guna istilah darurat. Di sini dia istilah darurat dikata untuk menghadapi komunis. Tapi di sebuah negara di Afrika, dia istilah darurat untuk menangkap kelompok-kelompok nasionalis yang menentang dia. Tak ada komunis di Afrika pada masa itu. Tapi dia istilah darurat juga. Jadi kita kena melihat dari sudut yang sangat luas tentang sikap British. Memang macam tu jajah British. Okey, saya lari sikit lah daripada soalan tadi untuk sampaikan mesej tentang isu sejauh mana PKM ini boleh dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan atau tidak. Okey, terima kasih. Satu huraian yang menarik lah pada saya dan juga kalau tengok komen-komen ni memang teruja lah dengan orang kata penjelasan daripada doktor. Dia satu naratif baru lah bagi kita semua lah, kan, terutama guru-guru dan juga masyarakat yang perlu faham pembentukan sebuah negara ni, kan, perjuangan ke arah kemerdekaan. Jadi kita boleh ceritakan kepada kawan-kawan kita dan juga yang paling penting kita kena tanam semangat jati diri kepada anak-anak murid lah, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah